Antara paparan menarik hari ini, Latifah tuduh Anwar cuba salahkan Agong. Menteri Besar Kelantan buat solat hajat di jambatan bunuh diri. Pakatan Harapan kena buang parasit perosak demi kerajaan perpaduan. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Latifah Koya, mengacam kenyataan terbaru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mempertahankan keputusan Lembaga Pengampunan untuk mengurangkan hukuman Najib Razak. Latifah menuduh Anwar cuba mengalihkan kesalahan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai pengerusi Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Katanya jangan salahkan Agong, Seri Paduka Baginda terikat dengan nasihat Lembaga Pengampunan. Anwar berkata pendengaran yang diberikan oleh Lembaga Pengampunan terhadap permohonan pengampunan Najib adalah selaras dengan peruntukan undang-undang. Dia turut menafikan dakwaan bahawa setiap pertahanan perlu berada di dalam tahanan minimum 3 tahun sebelum permohonan pengampunan mereka boleh dipertimbangkan. Sebelum ini, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lokman Nur Adam, mengucapkan terima kasih kepada Anwar dan Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang menurutnya membolehkan petisyen Najib Razak yang difailkan pada September 2022 kepada Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan didengar awal. Mengulas lanjut, Latifah memetik perkara 40/1A Perlembagaan Persekutuan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendak menerima dan bertindak mengikut nasihat Lembaga Pengampunan. Katanya apabila Lembaga Pengampunan memberi nasihat, Seri Paduka terpaksa menerima. Nasihat itu jelas supaya mengurangkan hukuman, semudah itu jadi henti berputar belik. Latifah mempersoalkan bagaimana perasaan pegawai dan anggota SPRM yang terlibat dalam menyiasat skandal YMDB berhubung pengurangan hukuman ke atas Najib. Katanya ramai yang kekal sebagai penjawat awam dan tidak dapat bersuara. Katanya dan pengurangan hukuman ini berlaku ketika SPRM masih cuba mendapatkan semula wang YMDB di luar negara. Saya terlibat dalam proses ini dan saya tahu kesukarannya. Negara-negara lain memerhati dengan teliti adakah mereka akan bekerjasama sekarang. Menteri Besar Kelantan, Muhammad Nasruddin Daud berkata, ada sebab tertentu mengapa kerajaan Kelantan memilih jambatan sebagai lokasi mereka mengadakan solat hajat. Menurut Menteri Besar Kelantan itu, kerajaan negeri berbuat demikian kerana di jambatan itulah yang menjadi tempat individu tertentu terjun untuk membunuh diri. Tanpa menafikan ibadat itu memang boleh dilakukan di mana-mana. Muhammad Nasruddin berkata kerajaan negeri memilih untuk melaksanakan solat hajat tersebut di lokasi kejadian yang kerap berlaku insiden seumpama itu Muktahir ini. Katanya orang terjun dari atas jambatan bukan dari atas masjid. Kalau orang terjun dari atas masjid, kita buat solat hajat atas masjid. Kita jawab begitu sajalah sebab dia terjun di sini, kita solat hajat di sini. Solat hajat boleh di mana-mana tetapi kerana di sini tempat orang terjun, kita buat solat di sini. Muhammad Nasruddin berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pertikaian yang wujud di media-media sosial antara lain mempersoalkan mengapa program tersebut dilaksana di atas jabatan sehingga jalan laluan berkenaan terpaksa ditutup daripada orang awam untuk beberapa ketika. Malah ada juga pihak yang menyatakan program seumpama itu sepatutnya dibuat di masjid kerana tidak menyusahkan masyarakat yang perlu menggunakan laluan tersebut. Terdahulu, media melaporkan sebanyak 17 kes membabitkan kejadian terjun jabatan kerana cubaan membunuh diri direkodkan sejak 2021. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan melaporkan jabatan yang paling kerap dijadikan lokasi terjun adalah Jambatan Sultan Yahya Petra yang mencatatkan 9 kes, diikuti Jambatan Tendong 3 kes, Jambatan Salo 2, manakala masing-masing 1 kes di Jambatan Wakaf King, Jambatan Tok Bali dan Jambatan Pak Niklah. Mengikut tahun pula, JBPM Kelantan mendapati pada 2021 ada 3 kes terjun jabatan, 7 kes pada 2022 dan 6 kes pada 2023. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Datuk Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, pemimpin yang bersifat parasit hanya akan mencetuskan perbalahan dan menyukarkan kerjasama sedia ada untuk menjadi yang terbaik. Pakatan Harapan seharusnya bersikap tegas dengan menyingkirkan parasit dalam gabungan itu untuk kestabilan kerajaan perpaduan. Menurutnya, mana-mana ahli gabungan yang berhaluan kiri dan tidak sehaluan dengan pendirian parti hendaklah diambil tindakan tegas sebelum ia menjadi bara dalam kerajaan mahupun kerjasama politik. Saiful Hazizi berkata akhir-akhir ini seorang demi seorang ahli Pakatan Harapan mula menunjukkan belang sebenar yang mana mereka tidak pernah bersetuju dengan keputusan pimpinan parti mereka membentuk kerajaan perpaduan. Katanya bermula dengan Hassan Karim, ahli Parlimen Pasir Gudang, mengkritik pimpinan PH lemah dan rapuh serta desakan untuk menukar Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Kemudian ahli DAP Tony Puah pula melakukan penghinaan kepada institusi berajab. Tidak lama selepas itu muncul lagi seorang Ong Kian Min bekas ahli Parlimen Bangi dengan pernyataan biadab mengkritik pimpinan DAP untuk mengambil pendirian dalam isu Tony Puah. Menurutnya lagi sekiranya dibiarkan akan muncul seorang demi seorang si kitol dalam kerajaan perpaduan yang akan memburukkan imej gabungan itu pada mata masyarakat mahupun dunia. Ketua UMNO bahagian Merbuk itu menegaskan Parti Keadilan Rakyat mahupun DAP wajar mengikut langkah UMNO yang tidak teragak-agak menyingkirkan pemimpin atau ahli yang disifatkan tidak sehaluan. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.